mungkin kurang selesa dengan cara itu, tetapi itu apa yang Nabi buat. Dan ada di kalangan para ulama juga mengatakan bahawa itu adalah khusus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, air liur Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bumi Madinah. Maksudnya perkara itu khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, dan ianya khusus kepada bumi Madinah dan air liur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ulama-ulama kebanyakannya mentarjihkan ataupun mengatakan bahawa secara zahirnya tidaklah khusus kepada bumi Madinah dan air liur Nabi saja, tetapi ia adalah satu arahan umum ataupun anjuran umum untuk semua orang boleh buat benda tu. Cumanya kalau rawatan itu dibuat dekat tanah, ada barakahnya dekat tanah, contohnya kan masa tu kan rumah-rumah ataupun proses-proses rawatan kadang-kadang berlaku di mungkin tempat-tempat duduk dan sebagainya, maka dekat dengan tanah dan mudah untuk melakukan perkara itu. Jadi boleh buat. Sehingga sekarang ni pun kalau boleh nak buat, boleh buat, tak masalah. Tapi cumanya kalau dalam rumah, macam saya bagi tahu, takkanlah nak keluar daripada rumah untuk cucuk dekat tanah, ataupun kalau nak keluar tidak ada masalah. Kalau nak keluar pun nak cucuk dekat tanah pun tak ada masalah, imtithalan ataupun mengikut apa yang Nabi buat. Okey. Ataupun kalau kita duduk dekat tingkatan yang kita rasa susah, kita cukup untuk mengisyaratkan di atas lantai, contohnya mengisyaratkan di atas lantai sama ada air liur ataupun tidak ada air liur. Sekurang-kurangnya kita mengikut sekadar mana yang kita mampu dalam proses kita merawat pesakit yang mengadu dia sakit dan sebagainya. Maka memang di dalam hadis itu secara jelasnya memang ada air liur yang terlekat dekat tangan Nabi, ada tanah yang mungkin kesan melekat pada air liur pada jari Nabi, pada telunjuk Nabi itu, maka perkara itu boleh dibuat. Cumanya kita kena buat dalam keadaan yang tidak menzahirkan. Sebab Nabi buat ada cara dia, dan orang keberkatan diri Nabi itu sendiri yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Taala. Tapi bagi orang macam kita, kita buatlah sekadar yang kita mampu dalam keadaan kita nak mengawal mungkin persepsi orang yang mungkin tak faham tentang cara rawatan, maka kita buat sekadarnya lah. Maksudnya cucuk jari dekat tanah, dekat lantai, dan mungkin ludah sedikit. Ada cara tough lah yang kita dah bincang lama dah benda ni, dan sapukan pada tempat tu, tempat sakit orang yang mengadu sakit itulah. Dan bacaannya adalah macam kita dah bincang dah sebelum ni, bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa bihi saqimuna biidzni rabbina. Turbatu ardina wa riqatu ba'dina. Itu bacaan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam baca untuk membuatkan rawatan. Saya risau takut ada ketidaktelitian saya dalam penerangan benda ni. Jadi benda ni luas. Kalau nak ikut apa Nabi buat, boleh buat, sebab itu Nabi buat. Kalau tak mampu nak keluar daripada rumah dan jauh daripada kawasan yang ada tanah sebagainya, cukup mengisyaratkan di atas lantai, di atas, mungkin kalau duduk di atas kadang-kadang ada orang yang merawat ni kadang-kadang duduk atas tempat tinggi semacam pangkil dan sebagainya, cucuk saja dekat tempat yang dia duduk itu sebagai isyarat sekadar kita mampu mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam cara merawatnya. Okey, kita masuk kepada hadis yang daripada yang Anas berkata kepada Thabit al-Bannani. Kejap, dia nombor berapa ni? Kejap, la syafi'a. Okey. La kashifa lahu. Okey. La yudghadiru saqama. Okey. Yang nombor, dia hadis nombor 397. Hadis nombor 397. Hadis yang ke-397 ini, wa rawaina fi sahih al-Bukhari an Anas bin Malik annahu qala li Thabit rahimahullah, ala arqika bi ruqyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, qala bala, qala Allahumma rabban nas mudhhibal ba's ishfi anta syafi la syafiya illa anta shifaan la yughadiru saqama, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kami meriwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari daripada Anas radhiyallahu anhu annahu qala li Thabit rahimahullah. Thabit ni nama dia kalau ikut Thabit al-Bannani.
Kalau ikutnya Thabit Al-Bannani. Thabit bin Aslam Al-Bannani. Tapi bacaannya sebenarnya Al-Bunnani. Al-Bunani. Thabit yang boleh catat ya, boleh catat sampai ada kitab Thabit bin Aslam Al-Bunani. Sebab Thabit ini dia jarang-jarang jugalah ada satu dua, dia ada meriwayatkan hadis tapi banyak juga cumanya bila disebut Thabit itu orang tanya Thabit ni Thabit bin apa ataupun bin Thabit ke apa ke. Jadi Thabit ini bila kata Thabit yang berkaitan dengan di dalam hadis dan dalam riwayat, ini ilmu hadis sebenarnya, ilmu hadis, ilmu riwayat hadis. Jadi kalau ada Thabit dan Anas bin Malik, mereka ni sebenarnya rapat dan mereka sebenarnya sentiasa meriwayatkan hadis begitu. Kedua-duanya adalah tabi'i. Dia ni adalah tabi'i. Anas bin Malik, Malik bin Anas pun tabi'i juga. Okey, kejap. Yang ni Anas bin Malik. Okey, Anas bin Malik ini sahabi, tapi Thabit ini tabi'i. Okey, Thabit ini tabi'i. Jadi macam Anas bin Malik ini berjumpa dengan Thabit ini pada zaman tabi'i. Sebab Anas anak sahabi dan dia hidup selepas kewafatan Nabi SAW, dan Thabit ini tabi'i dan Thabit tak sempat jumpa Nabi lah. Thabit tabi'i dia tak sempat jumpa Nabi. Tapi kalau Thabit dikatakan Thabit, makna dia Thabit Al-Bunani. Thabit Al-Bunani dia ni adalah seorang sahabi, dia ni adalah seorang tabi'in dan duduk dekat Basrah. Jadi kadang-kadang kunyah dia Abu Muhammad. Biasanya kunyah dia Abu Muhammad. Dia ni terkenal dengan melazimi sangat-sangat baca Quran. Baca Quran siang dan malam dia baca Quran. Dia saumud dahr, kuat solat kuat berpuasa. Dan dia berkawan bersama-sama dengan Anas bin Malik ini selama 40 tahun lebih kurang. Jadi kebanyakan hadis-hadis yang diambil itu ambil daripada Anas bin Malik. Itu Thabit bin Aslam Al-Bunani. Yang nama kadang-kadang kita jarang dengar. Ni kita kena cerita sikit siapa dia tu supaya dia dikenali. Tambah-tambah siapa-siapa yang selepas ini nak mendalami lagi ilmu hadis, maka dia kena kenal. Okey. Anas bin Malik dia kata dekat Thabit bin Aslam Al-Bunani ni, dia kata ala arqika bi ruqyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan ini, dalam hadis ini dia tak sebutlah kata Thabit ini sakit, tapi Anas bin Malik menawarkan diri dia untuk baca ruqyah, menjampi. Maka dari segi kefahaman kita bahawa memang Thabit tengah sakit lah masa tu. Thabit tengah sakit. Nah, Anas bin Malik dia kata, adakah boleh aku menjampi kamu, meruqyah kamu dengan ruqyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ruqyah ini adalah Anas bin Malik dengar daripada Nabi, tapi dia tak riwayatkan hadis ini secara tanpa duduk dalam keadaan, maksudnya dia ada riwayat hadis datang dalam keadaan dia ta'lim. Ada keadaan riwayat yang datang dari Nabi itu, Nabi ada riwayat Nabi tak ada, tapi para sahabat menceritakan apa yang telah diajarkan oleh Nabi SAW kepada mereka. Jadi doa ini, ruqyah ini diajarkan oleh Nabi SAW kepada para sahabat, dan dia bacakan, dia tawarkan untuk dibaca kepada Thabit bin Aslam Al-Bunani. Jadi Thabit pun menjawab bala, bahkan ya. Qala Allahumma rabban nas. Lepas tu Anas bin Malik mula membaca ruqyah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia ruqyahnya? Allahumma rabban nas. Allahumma rabban nas mudhhibal ba's ishfi anta syafi la syafi'a illa anta shifa'an la yughadiru saqama. Ya Allah, ya Tuhanku, Tuhan sekalian manusia. Mudhhibal ba's maknanya yang maha menghilangkan kesakitan, masalah dan sebagainya. Ba's ini merujuk kepada masalah sakit,
kalau ikut syarahnya dia kata al-ba's ini asyiddatu wal marad. Asyiddah wal marad. Kalau kita tengok kat bawah ni, asyiddatu wal marad. Maksudnya sakit yang sangat-sangat ataupun penyakit yang kuat. Ishfi anta syafi. Sembuhkanlah ya Allah, sesungguhnya engkaulah yang maha menyembuh. La syafiya illa anta, tidak ada yang menyembuhkan selain daripada kamu ya Allah. Syifa'an la yughadiru saqama. Syifa ataupun kesembuhan yang mana tidak meninggalkan sedikit pun saqam ataupun kesakitan. Maksudnya hilang sakit terus. Tak ada implikasi demam dah baik tapi ada sesama lagi. Contoh biasa kita dengar kan. Demam dah baik dah tapi sesama ada lagi. Demam sesama dah tak ada tapi batuk lah ada sikit-sikit lagi. Jadi doa bila hilang sakit tu, sakit semua hilang. Maksudnya demam hilang, sesama hilang, batuk hilang, kepala serabut pun hilang. Jadi itu makna dia doa Nabi syifa alla yughadiru saqama. Kesembuhan yang mana dia tidak meninggalkan sedikit pun saqam ataupun kesakitan ataupun kesan-kesan sakit yang lain. Maka kita boleh gunakan doa ini untuk kita merawat. Sama ada doa ini merawat orang lain, tetapi tak salah untuk kita guna untuk merawat diri sendiri. Teruskan kita bila kita nak biasakan boleh merawat orang lain, sebenarnya kita kena rawat diri kita sendiri dulu. Kadang-kadang kita ni kena diuji dengan terseliuhnya, demamnya, sesemanya kan. Lazimi benda ni untuk diri sendiri dulu, barulah bila kita berhadapan dengan orang yang sakit, kita tak kekok untuk membaca doa-doa ini sebagai jampi. Qultu, Imam Nawawi kata qultu makna la yughadir ay la yatruk. Makna la yughadir itu adalah tidak meninggalkan. Maksudnya kesembuhan yang tidak meninggalkan apa-apa. Al-ba's asyiddah wal marad. Kesakitan yang sangat-sangat, kesakitan yang sangat-sangat dan kesakitan. Itu di antara huraian yang Imam An-Nawawi rahimahullah cuba letaklah di dalam di dalam hadis itu. Dia kalau tengok kat sini Thabit Al-Bunani ni tabi'i jalil, orang para tabi'in yang hebatlah. Lepas tu kita pergi kepada hadis yang seterusnya, wa rawaina fi sahih Muslim. Rahimahullah an Uthman bin Abi al-As annahu syakka ila Rasul sallallahu alaihi wasallam waj'an yajiduhu fi jasadihi faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da' yadaka 'ala alladhi ya'lamu min jasadik wa qul bismillahi thalathan wa qul sab'a marrat a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Okey. Kami meriwayatkan di dalam Sahih Muslim rahimahullah daripada Uthman bin Abi al-As bahawa dia mengadu kepada Uthman bin Abi al-As ni, dia mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kesakitan yang dia dapati, yang dia rasa, yang dia hidapi pada badan dia. Badan dia maksudnya kalau kita faham, kita kata sakit badan lah, sakit urat, sakit satu badan. Ataupun kita boleh faham juga yajiduhu fi jasadihi, ini maksudnya apa yang dia dapati ada penyakit dekat badan dia. Bahagian mana-mana tidak disebut secara spesifik. Jadi umum juga untuk kita mengamalkan doa ini kalau ada sakit satu badan ke ataupun sakit di mana-mana bahagian badan. Wallahu alam. Dan faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi Osman mari mengadu dekat Nabi dan Nabi jawab, Nabi bantu dia dan Nabi ajarkan kepada dia bagaimana dia nak merawat diri dia sendiri. Yang tadi kita tengok kan, tadi orang lain bacakan jampi untuk orang lain. Okey. Ada masa Nabi ajarkan kepada orang untuk jampi diri sendiri. Sebab sakit ni ada banyak keadaan. Macam yang tadi tu memang azhibil ba's wa mudhibul ba's. Okey. Jadi mungkin orang yang sakit sangat-sangat ini berada dalam keadaan dia sendiri tak boleh nak bantu diri dia.
nak menyebut, nak mengangkat kepala pun tak larat, pening, kalau dia baca mungkin ada kesilapan dan sebagainya, maka orang-orang yang macam ni kita tolong bacakan doa untuk dia. Tapi kalau orang tu sihat, macam mana sakit ni? Aku ada demam sikit, gelak kukang, gelak kuat, bersembang macam orang tak sakit tapi dia sakit. Ajarkan dia. Ajarkan dia, kan? Takkanlah dia nak suruh kita jampi juga. Boleh kita nak jampi pun, tidak ada masalah, tapi biasakan. Umat Islam ni kita jangan duk manja sangat. Bukan, kita rahmat. Kita orang kata apa, kita ada sifat-sifat yang baik. Kita perlu ada sifat dan akhlak yang baik kepada kawan-kawan kita, saudara mara kita, orang Islam yang lain. Tetapi jangan diajarkan, jangan ditarbiahkan, jangan ditaklimkan umat manusia ini manja sangat-sangat dalam banyak keadaan. Ada keadaan-keadaan tertentu dia kena buat macam ni, ada keadaan tertentu dia kena buat macam ni. Itu sebab saya dulu siapa dia, saya tak ingat. Kebiasaannya orang kalau buat majlis nuri ke, nak baca doa ke apa, panggil ustaz juga. Kejap panggil ustaz. Bukan tak boleh. Memanglah orang kata eloklah ustaz baca doa dan sebagainya, makhrajnya bagus dan sebagainya. Sebenarnya ustaz ni bukan tukang baca doa. Memang dah jadi tradisi ustaz tukang baca doa. Jadi tukang baca doa. Dekat majlis perkahwinan pun ustaz kena baca doa. Apa salahnya ayah tuan rumah itu belajar baca doa? Tidak ada masalahnya, supaya semua orang jadi macam ustaz lah juga dari segi boleh baca doanya. Kan itu yang baiknya. Jadi kalau macam semua benda mungkin kita dah terbiasa kot mungkin, lepas solat jemaah doa semua pasang kat imam, kan kita pun tak tahulah banyak mana doa yang kita boleh baca selain daripada imam duk baca doa untuk kita. Jadi kita ni kena banyakkan doa. Jadi dari segi baca doa, nak merawat diri sendiri, kalau kita mampu, kita kena buat. Kita kena buat sendiri. Kalau kita tak larat itu, kalau kita pergi ziarah orang sakit memang dah tak larat, dan kalau mungkin dia larat tetapi kita tahu dia juga berdoa untuk diri dia sendiri, kita bolehlah baca. Kita boleh baca. Kena tengok keadaan lah. Cerdiknya seorang yang melakukan kerja dakwah itu, hikmahnya seorang yang melakukan kerja dakwah itu adalah mengajarkan Islam kepada orang lain dengan cara yang paling sesuai pada ketika itu, dengan orang itu, dengan latar belakang orang itu. Maka itu jadi orang yang hebat dalam buat kerja dakwah, dalam mengajar ke Islam kepada orang lain. Maka tadi kita jumpa Nabi doa sebelum ni, doa yang kita baca kepada orang lain. Tapi yang ni memang Nabi ajarkan. Okey. Bila Uthman bin Abil As mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata kepada dia, Nabi ajar, "Da' yadaka 'ala allazi ya'lamu min jasadih." Jadi siapa-siapa yang ada kitab cetakan Al-Hidayah ini kena tanda, sebenarnya kena conteng kitab tu, tandakan di mana doanya. Tandakan di mana doanya. Janganlah pula lepas ini bila kita pergi, kita ajarkan kepada orang lain, kita kata awak sebenarnya awak kena baca ta' yadaka 'ala allazi ya'lamu min jasadik. Yang doa bukan kat situ. Waqul pun bukan doa. Dia ada doa-doa yang tertentu sahaja. Jadi kita kena faham dekat mana doanya. Doanya adalah apa dia? Dia kata Nabi ajarkan letak tangan dekat tempat yang kamu sakit. Sebab kalau satu badan letaklah, kalau satu badan letak je macam ni. Ini isyarat lah. Kalau kita kata kalau kita satu badan kita sakit, kita kata macam mana nak letak? Nak letak tangan atas kepala ke, isyarat kepada semua badan, ataupun letak tangan macam ni, ya Allah, bismillah, boleh juga, tak ada masalah. Tapi kalau kita sakit kat bahagian-bahagian badan yang sampai tangan kita untuk letakkan tangan, letaklah, sebab Nabi ajar untuk letak tangan tu. Nabi ajar untuk letak tangan ke atas tempat badan ataupun tempat-tempat yang sakit. Dan Nabi ajar waqul, dan katakanlah dan bacalah. Jadi inilah bacaannya. Apa dia bacaannya? Senang sangat-sangat. Bismillah. Dengan nama Allah. 3 kali. Lepas tu apa dia yang kena baca 7 kali? Bacalah a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Baca berapa kali? Wa qul 7 marrat, dan bacalah 3 kali, dan doalah 3 kali dengan doa a'udzu bi'izzatillah. Aku minta perlindungan dengan keagungan dan kehebatan Allah Subhanahu wa taala, wa qudratihi, dan keupayaan dan kuasanya. Keupayaan dan kekuasaannya. Daripada apa? Daripada segala kejahatan yang aku dapati ini.
Yang aku dapat ni, sakit ni daripada semua. Wa min syarri ma ajid, daripada kejahatan yang aku dapat ini, daripada sakit yang aku dapat ini. Wa uhadir, dan penyakit yang sebenarnya aku duk minta perlindungan untuk terhindar daripada penyakit ini. Okey, dia terjemah dekat sini, dia tengok dekat sini, terjemahan dia adalah aku berlindung kepada Allah Taala daripada kuasaannya daripada kejahatan apa yang aku dapati dan aku khawatirkan sebanyak 7 kali. Okey, maksudnya penyakit-penyakit ni kita tak suka. Kita tak nak penyakit-penyakit. Tapi kadang-kadang kita lupa nak terus berdoa. Maka itu sebab guna doa-doa lepas sembahyang, minta kita jauh daripada bala, daripada penyakit dan sebagainya. Jadi ini doanya, baca sebanyak 7 kali. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Jadi ini bismillah 3 kali dan baca doa a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir sebanyak 7 kali. Jadi ini doa, ini cara kita buat untuk diri kita sendiri. Jadi hadis ini mengajarkan kita 2 benda. Pertama, kita kena buat dan boleh buat untuk diri kita sendiri. Yang kedua, kita ajarkan orang lain yang sakit untuk mereka sama-sama ataupun sendirinya buat untuk diri mereka sendiri. Okey? Jadi itu cara Nabi SAW. Ada masa dia bacakan, dia baca jampi, ada masa dia ajarkan orang lain untuk baca jampi dan doa untuk diri dia sendiri. Okey? Untuk diri dia sendiri. Kita terus kepada, saya lama tak tengok soalan ni. Ada soalan. Kod ada lah. Tapi biasanya raya ni tak ada soalan. Tak ada soalan kan, dah kata dah. Okey, tak ada soalan. Alhamdulillah, dia raya ni cepat sikit dia faham. Ataupun tajuk ni ringan. Okey. Wa rawaina fi sahih Muslim. Rawaina fi sahih Muslim. Muka surat cetakan Hidayah. Muka surat kita dah masuk muka surat ke 262. Kita dah masuk ke muka surat 262 untuk cetakan Hidayah. Okay. Jadi wa rawaina fi sahih Muslim, kami meriwayatkan di dalam sahih Muslim daripada Sa'd bin Abi Waqqas, daripada Sa'd bin Abi Waqqas, panglima perang banyak dia hadap ni. Umur pun dia panjang hasil daripada dengan izin Allah Taala, dengan doa daripada Nabi. Kalau kita tahu, kita baca dah sebelum ni. Daripada Sa'd bin Abi Waqqas, dia kata adanin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia yang menceritakan bahawa Nabi datang menziarahi dia, merawat dia punya penyakit. Apa yang Nabi baca? Dia bagi tahu apa yang Nabi baca. Nabi baca Allahumma shfi Sa'dan. Allahumma shfi Sa'dan. Allahumma shfi Sa'dan. Nabi baca, ya Allah ya Tuhanku, sembuhkanlah Sa'ad. Sembuhkanlah Sa'ad. Sembuhkanlah Sa'ad. Ini paling senang sekali. Untuk orang awam ni lah paling senang sekali. Tapi janganlah baca ishfi Allahumma shfi Sa'dan. Bukan suruh baca Allahumma shfi Sa'dan. Nabi baca Allahumma shfi Sa'dan ni sebab ya Allah ya Tuhanku, sembuhkanlah Sa'ad. Iaitu Sa'd bin Abi Waqqas. Kalau kita Allahumma shfi Fatimata, Allahumma shfi Fatimah, ataupun Allahumma shfi Muhammad, Allahumma shfi Muhammad, Allahumma shfi apa-apalah, puan apa ke, kan, makcik apa ke, encik apa ke, kan. Bacalah doa ini, paling senang sekali lah. Ini paling senang sekali. Ini paling senang sekali untuk kita baca. Kalau kita lupa yang doa-doa lain tu, Allahumma shfi, letak nama kat ujung. Allahumma shfi, letak nama dekat ujung. 3 kali baca. Nabi baca 3 kali kepada Sa'd bin Abi Waqqas. Jadi ini doa yang paling ringan, paling senang sekali, paling senang sekali untuk kita amalkan. Jadi ingat, itu bila kita belajar sunnah, bila kita belajar hadis-hadis Nabi, ada doa yang sebelum ni kita baca dah lah panjang sikit daripada yang lain. Bukan panjang sikit, kadang-kadang panjang banyak, tak ada asal usul pula daripada Nabi SAW. Jadi bila kita belajar daripada hadis Nabi ni, ada yang panjang sikit, ada yang pendek sikit, ada yang pendek sungguh, ada yang mudah. Maka kita pilih mana yang kita boleh buat yang mudah. Maka itulah cara kita nak ikut sunnah Nabi SAW. Siapa yang mampu baca panjang sikit, dia bacalah panjang sikit, dan pahalanya makinlah banyak insya-Allah. Maka kita mohon daripada Allah Taala memudahkan segala urusan kita mengikut apa yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Kita masuk kepada hadis yang seterusnya, hadis nombor 399.
399. وروينا في سنن أبي داود وروينا في سنن أبي داود والترمذي بالإسناد الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده 7 مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله سبحانه وتعالى من ذلك المرض. قال الترمذي حديث حسن. وقال الحاكم أبو عبد الله في كتابه المستدرك على الصحيحين هذا حديث صحيح على شرط البخاري. Hadis ini tidak diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Hadis ini diriwayatkan macam Imam Nawawi kata, rawaina, kami meriwayatkan di dalam Sunan Abi Daud dan Tirmizi dengan sanad yang sahih, dengan isnad ataupun sanad yang betul, yang sahih, daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata man ada maridan. Nabi ajar pula siapa-siapa yang pergi melawat orang sakit, dan kategori orang sakit ini adalah kategori orang sakit yang lam yahdur ajaluhu. Maksudnya sakit yang tidaklah kita kata sakit tenat. Kita tak kata sakit tenat, sebab sakit yang tenat tadi tu macam Allahumma adhibil ba'sa dan doa-doa yang sebelum ni kita baca. Tapi yang ni memang dalam hadis ini dia bagi tahu man ada maridan, siapa yang melawat menziarahi orang sakit yang mana sakit tu dia tak, ajal dia tak sampai lagi lah. Bila kata macam ni, bukan kita kata Nabi ni bagi tahu dekat kita kena tahu dulu sakit orang ni sakit ni dan nak mati ke sakit apa. Tak lah. Dari segi hukum adat kita dah tengok dah orang biasanya macam mana kan. Kalau sakit tenat, nazak dan sebagainya tu ada doa yang kita dah baca sebelum ni. Tapi ini kepada orang-orang sakit yang kita kata macam sakit ni okey, jarang orang meninggal dengan sakit ini. Maksudnya kalau kita tahu ada penyakit-penyakit yang boleh membawa maut, ada penyakit-penyakit ataupun orang tu dah lama, dah sakit dan sebagainya, kita tidak mendoakan dia meninggal, tetapi keadaan dan hukum situasi biasa tu kita boleh faham lah. Sebab Nabi bagi tahu lam yahdur ajaluhu. Mungkin sakit yang biasa je, tapi sakit walaupun ini satu benda, walaupun akhirnya orang tu meninggal dengan sakit tu, dengan sebab sakit tu, tidak ada masalah lah, sebab kita tengok hukum adatnya tidaklah perkara itu membawa kepada kematian. Wallahu alam. Jadi Nabi ajarkan siapa-siapa yang melawat menziarahi pesakit, yang mana sakit itu tidaklah membawa kepada kematian dia, faqala indahu 7 marrat, maka katakanlah doalah di sisi dia. Baca doa ini, sebenarnya doa ni kalau kita baca kuat sikit, tapi itulah eloknya kalau kita ada masa sikit baca kuat sikit dengan doa bahasa Arab dan terjemah pula dalam bahasa Melayu supaya hadir rasa kita bantu pesakit itu. Tak ada dalam hadis ini disuruh baca dalam bahasa Melayu terjemah, tidak. Tapi bila kita memikirkan tentang kita bukan hanya merawat dia, tetapi kita nak dia tahu kita doa apa dekat dia, doa-doa kebaikan, dan juga kita bantu dia untuk dia juga boleh membaca doa dengan hadirnya hati dia. Okey. Jadi Nabi suruh baca di sisi orang yang sakit sebanyak 7 kali. Apa dia? As'alullahal azim rabbal arshil azim ayyashfiyaka. Aku memohon, aku meminta Allah Subhanahu Wa Taala yang maha besar, Rabbal Arshil Azim, Tuhan kepada arasy yang maha besar juga, ayyashfiyaka, semoga dia menyembuhkan engkau. Okey. Jadi doa ni kalau orang yang sakit dengar, dia mungkin seronok sikit lah. Bila kita berziarah orang sakit, kadang dia suka tengok sangat kita datang kan. Tapi adab ziarah orang sakit ni tak boleh lama-lama kan. Tak boleh lama-lama. Jadi kecuali dia tarik dan kita duduklah dulu, dia nak bawa kita bersembang, tak ada masalah lah. Tapi adab bila orang sakit ni kadang-kadang dia nak kita tandas, nak salin itu, nak salin ini. Jadi adabnya tak boleh lama ziarah orang sakit ini. Kecuali kawan rapat
adik-beradik ataupun dia sendiri nakkan kita duduk situ dah dalam tempoh-tempoh tertentu. Lepas tu, lepas ayyashfiyaka illa afahullah. Jadi doanya tu je. Doanya itu je. As'alullahal azim rabbal arshil azim ayyashfiyaka. Itu saja doanya. Itu sahaja doanya. Jadi boleh buat kurungan dekat as'alullah tu mula daripada alif itu sampailah yashfiyaka. Itu saja doanya. Itu saja doanya. Janganlah pula baca lepas ni as'alullahal azim rabbal arshil azim ayyashfiyaka illa afahu Allah subhanahu wa ta'ala min dhalikal marad. Kalau pesakit tu tak faham bahasa Arab, okeylah. Walaupun kita tersalah baca sikit tak okey sebenarnya, tapi dari segi tak malu lah sebab pesakit tak tahu bahasa Arab. Tapi kalau pesakit tu tahu bahasa Arab, kita tengok kita atas bawah lah. Ataupun kita pergi merawat orang Arab dan sebagainya, kita baca illa afahullah subhanahu wa ta'ala min dhalikal marad. Siap ada lagu sikit. Yang tu masalah lah. Jadi doanya dekat itu saja. As'alullahal azim rabbal arshil azim ayyashfiyak. Berapa kali? 7 kali. Imam Tirmizi kata hadis ini hadis hasan. Dan Imam Hakim An-Naisaburi pula sebut dalam kitab dia Al-Mustadrak ala Sahihain, dia kata hadis ini sahih mengikut syarat Bukhari. Imam Bukhari tak keluarkan hadis ini, tapi syarat-syarat itu setelah ditelusuri dari segi ilmu hadis dan riwayatnya, Imam Hakim An-Naisaburi mengatakan ia mencukupi, memenuhi syarat Imam Bukhari dalam kategori hadis sahih. Jadi kita kena fahamlah, buat catatan. Siapa yang ada kitab buat catatan. Kalau yang tak ada kitab tu, kalau larat tulis lah. Kalau larat tulis. Tapi itulah mohon kawan-kawan kan, bila kita jemaah ni kan, mesej dekat kawan, kacau sikit dia. Kacau sikit, jangan bagi dia tidur lama sangat kan. Kadang puan tolong tulis sikit, saya tak ada kitab ni, tolonglah tulis kat saya sikit. Ataupun snap lah sikit gambar yang puan dah buat kurungan tu kan, buat kurungan lawa-lawa tu, snap sikit bagi kat kawan-kawan yang tidak ada kitab. Bantu itu pun dapat pahala insya-Allah. Bantu mudah korang menyampaikan, membantu dia buat kerja apa yang Nabi ajar. Masya Allah. Kadang-kadang sebab tak semua ada kitab kan, jadi kita bantu, sama-sama bantu. Ada kitab, okey. Jadi kejap, ada soalan. Kejap. Okey, paling senang. Okey. Ulang semula ni saya dah ulang dah saya kan. Okey. Setakat ni doa paling mudah untuk dilafazkan ya, Puan Isom. Yang pendek untuk diri sendiri. Yang panjang pun kena untuk diri sendiri juga. Yang panjang pun untuk diri sendiri juga. Memang kita apa orang cakap? Kita buat apa yang kita mampu sebenarnya. Tapi dia ada satu perkara kita faham. Buat sekadar mampu. Tapi sebenarnya kadang-kadang kita dalam banyak keadaan, kita tak mampukan untuk kita buat sebaik mungkin. Itu masalahnya. Itu sebab orang cakap, buat sebaik mungkin dalam kemampuan kita. Buat sebaik mungkin dalam kemampuan kita. Jangan buat ikut ini je saya mampu. Sambil-sambil senyum, sambil-sambil boleh lompat sana sini, sambil-sambil boleh tengok TV pula, cerita Korea apa semua segala. Habis drama-drama bersiri tu kita khatam, tapi doa kita ambil yang pendek. Tak aci ya. Tak aci. Tak bagus. Jadi kita jadi orang awam yang terus menjadi orang awam. Kita menjadi orang yang biasa-biasa, terus jadi orang biasa-biasa. Jadi kita angkat, kita upgrade kita punya awam itu jadi lebih baik daripada orang-orang awam yang lain. Bila kita baca doa, memanglah pendek untuk diri sendiri itu, tapi itulah kalau sebolehnya kita baca yang paling bagus. Yang paling bagus untuk diri kita sendiri juga dan untuk orang lain juga, mengikut kadar kemampuan kita yang sebaik mungkin kita boleh buat. Macam tu. Buat sebaik mungkin. Kalau tukar Allahumma shfini, boleh tak ada masalah. Sebab ujung tu dia tukar nama Allahumma shfi Sa'dan. Kalau kita nak kata Allahumma shfini, boleh, tak ada masalah. Jadi Allahumma shfi, atau tak, dia kena Allahumma shfini, dia ada nun. Kalau nak baca untuk diri sendiri, Allahumma shfini, ishfini, alif lam ha mim, alif shin fa nun ya. Dia bukan Allahumma shfi. Allahumma shfi saja tak cukup. Kalau ya saja tak cukup untuk makna ya Allah ya Tuhanku sembuhkanlah aku. Tak, dia kena tambah Allahumma ishfi inni nun ya. Boleh Allahumma shfini.
Boleh juga Allah masfi nafsi, boleh juga, tak ada masalah. Janji maksud dia sampai. Maksud dia sampai. Allah, kalau kita silap sikit pun sebenarnya Allah faham sangat-sangat. Allah yang menyembuhkan kita. Tapi kalau boleh biarlah betul yang kita baca tu. Kalau tak ingat Arab pula, ya Allah sembuhkanlah aku dalam bahasa Melayu, boleh juga. Ngikut apa yang apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Sambung nafsi ke. Boleh tak apa, boleh sambung Allahumma shfi nafsi. Tapi ejaan Allahumma shfi nafsi ni, ni kalau belajar bahasa Arab nanti kena tahulah. Allahumma shfi nafsi maksud dia shin alif shin fa sahaja. Kalau nak buat ayat Allahumma shfi nafsi, Allahumma satu, lepas tu ishfi tu alif shin fa sahaja, tak ada ya. Walaupun fa tu bagi di bawah sebab dia fi'il amar. Kita suruh, kita minta tolong daripada Allah Ta'ala menyembuhkan. Nafsi, ada ya dekat ujung. Nafsi ada ya dekat ujung. Boleh Lepas tu Ustaz boleh baca doa ni untuk orang sakit tua. Bedridden untuk bedridden yang kita baca yang sebelum-sebelum ni. Sebab yang dalam hadis ini sebenarnya boleh juga baca kalau ikut, tapi dalam hadis ini dia khususkan kepada orang yang sakit, tidak sakit yang membawa kepada kematian. Dia kata baca kepada orang yang ziarah orang sakit, yang mana sakit orang tu sebenarnya bukanlah sakit yang membawa dia kepada kematian. Kita memang tak tahu mati, macam saya kata kita tengok hukum adat sakitnya macam mana. Maksudnya kalau cakap mudahnya nazak, kita bacalah doa yang sebelum ni. Allahumma macam mana cakap yang sebelum-sebelum ni kan banyak kan, Allahumma rabbin nas adhibil ba's kan, ishfi anta syafi la shifa illa shifa'uk, imsahil ba's rabbin nas biyadika shifa la kashifa lahu illa anta. Banyak lagi doa-doa yang sebelum ni kita boleh baca untuk orang-orang yang mungkin bedridden dan sebagainya. Tapi untuk hadis ini Nabi khususkan kepada yang tidak membawa kepada kematian satu. Tapi kalau tanya saya, kalau kita tengok umumnya adalah bolehlah nak baca, tapi utamakan bacaan yang tadi itu dulu. Utamakan bacaan yang lain, yang dalam doa-doa yang lain tadi tu sebelum kita baca doa ni. Nak kata tidak boleh baca tu tak adalah satu tegahan, dia tak ada qarinah ataupun dalil-dalil ataupun supporting hadis yang lain mengatakan hadis ini tidak, doa ini tak boleh dibaca untuk orang yang sakit yang dah nak meninggal. Tidak sampai macam itulah, sebab dia tidak masuk ke kategori haram ataupun tidak boleh dibaca. Jadi boleh, semuanya Nabi ajarkan baca doa ini untuk orang-orang yang sakit biasa, insya-Allah. Memang kadang okey. Jika ada jemaah-jemaah yang ingin screenshot doa-doa dia. Terima kasih Puan Isum. Ya, sama-sama bantu sebab tak ramai orang ada kitab. Okey, macam mana nak buat dengan kawan yang hampir setiap masa bercerita tentang kesakitannya. Okey. Puan Khadijah Rohani. Jadi itu yang kita tengok, dia sering cerita tentang sakit-sakit dia tu sebenarnya sakit yang memang tak larat nak buat apa ke ataupun macam mana. Kalau dia memang bercerita tu pula macam mana kita jumpa dia dan dia cerita, ataupun dia cerita dalam WhatsApp, dalam mesej, dia telefon. Jadi kalau memang kena layan lah. Itu rezeki. Selari mana kita larat layan, kita teruskan telah baca. Kalau dah rasa tak larat nak baca yang panjang, baca yang pendek. Baca yang tadi tu, Allahumma shfik. Allah sembuhkan kamu, Allah sembuhkan kamu. Ulang banyak kali, tak ada masalah. Kalau kita larat, baca yang tadi, yang lain tu, yang panjang-panjang sikit tu. Jadi kalau nampak dia boleh bersembang lama, bercerita lama, call kita lama-lama, ajarkan supaya dia sendiri merawatkan sakit dia dengan doa-doa yang kita dah belajar dah tadi, yang mana Nabi ajar orang lain, ajar sahabat untuk baca doa untuk diri sendiri. Itu antara cara lah kita boleh baca, boleh bantu dia. Itu yang kita boleh bantu dia dengan cara tu. Jangan bila dia cerita, dia memang mengadu orang sakit ni, tambah-tambah sebenarnya kita kena je bersyukur. Kita kena bersyukur bila ada orang cerita kepada kita dia sakit. Ingatlah bahawa insya-Allah dia tu dia memerlukan kita. Dia baik, dia rasa yang penting dia rasa kita baik dengan dia. Orang yang dalam keadaan sakit ke apa ke ni, dia tak cerita dekat orang kecuali orang yang dia rasa dia rapat.
maka bersyukur ada orang rapat dengan kita, bersyukur ada orang memerlukan kita. Mungkin kita rasa mungkin satu masa mungkin kita rasa renyah ataupun rasa macam tak sempat nak layan, wallahualam. Tetapi kalau tak sempat, bagi tahu terang-terang saya ada kerja, insya-Allah kita sama-sama doa dan bacalah doa sikit dekat dia. Insya-Allah kita banyak sabar dan sebagainya. Itulah benda yang kita kena buat. Memang kadang-kadang kalau sakit itu lama bertahun, kadang-kadang kita menghadapi benda tu jugalah. Kawan-kawan kita, saudara mara kita, nak buat macam mana, yang pertama sekali kita doa dan ajar dia lah. Yang lain daripada tu kita nak buatkan dia jarang bercerita tu, wallahualam, sebab dia yang tahu bagaimana dia rasa, apa sakit yang dia rasa dan kenapa dia sentiasa telefon ataupun cakap dekat kita dia sakit. Tak tahu. Kita tak tahu apa hikmahnya. Sebab benda tu kita bukan boleh kontrol, kita tak boleh kontrol benda tu. Jadi mungkin peluang untuk kita terus berkhidmat kepada kawan kita, peluang untuk kita terus berdoa dan ikat diri kita kepada Allah Ta'ala. Sebab kalau orang tak mengadu sakit kepada kita, mungkin kita pun tak sakit dan kita pun tak baca doa-doa sakit dan kita mungkin lupa. Jadi hafallah satu dua doa yang pendek-pendek ataupun yang panjang-panjang kalau mampu, untuk kalau cerita baca dan sebut kepada dia dengan keadaan dia faham, insya-Allah. Okey, tak adalah soalan mesti setiap hari. Allahu Akbar. Yalah, memang dia jadi berat jugalah. Kalau mesej insya-Allah lah, kalau telefon lagi berat. Kalau dia telefon lagi berat. Jadi kalau mesej tu bukan mengajar helah, kadang-kadang kita ni mesej, kadang-kadang kita dah set kan. Mungkin ada sebab-sebab tertentu kita set blue tick dan sebagainya kan, teknologi sekarang kan. Jadi kadang-kadang ada orang kecil hati hanya dengan sebab blue tick. Padahal yang tak set blue tick pun dah tengok, dah baca banyak kali, tak reply pun kan. Jadi manusia kita sendiri ajarkan diri kita jangan kecil hati kalau orang baca mesej kita tak reply. Kecuali soalan-soalan yang memang kita nak lah. Tapi itulah kehidupan kita. Ada kajian dibuat Allah. Saya ada pernah baca, kadang teknologi ni sebenarnya membuatkan diri kita depending. Depending ni maksudnya kita sentiasa mengharapkan orang dan bukan tak boleh mengadu sakit. Saya bukan cerita tentang mengadu sakit ke apa, tapi karakter manusia zaman sekarang, termasuklah umur-umur yang macam dah ada umur pun masih juga kadang-kadang terpengaruh dengan keadaan itu. Contoh biasa, kadang kita naikkan status dekat Facebook ke apa kan, tiba-tiba tak ada orang komen, apa kita rasa? Kadang-kadang ada orang rasa macam aku punya status ni tak okey ke? Tambah-tambah yang letak muka kita, letak family kan, tiba-tiba dah seminggu tak ada orang like, tak ada orang seronoknya, sedapnya. Contoh dia masak ke letak dalam Facebook, cuba tengok seminggu tak ada orang reply, tak ada orang up status. Lepas seminggu kadang-kadang dia pula kata alhamdulillah, dia pula reply. Syukur rezeki Allah SWT bagi. Memang rezeki Allah SWT bagi, tapi kadang kita, diri kita tu kenapa macam tu? Jadi kita kena kawal diri kita, kita kena ajar diri kita, asuh diri kita. Kalau kita hantar mesej kat orang pun, kalau orang baca tapi tak ada jawab, kita sangka baik dia mungkin terlupa, ataupun mungkin dia tak sedia, ataupun mungkin dia tak ada jawapan yang bagus untuk kita, maka kita kena lapang dada. Maksudnya kalau mesej tu kita cubalah untuk ni Puan Khadijah dan yang lain-lain juga, supaya kita dapatlah berpeluang untuk doakan kepada dia. Cakap kalau nak balas reply, okey, reply dengan doa, mesej-mesej yang kata apa. Tapi itulah kalau reply mesej yang sama, nampak sangat kita copy paste kan. Jadi dia ada benda yang kita kena buat lah dalam sehari dua itu kan. Jadi wallahualam, doa banyak-banyak supaya dia sembuh cepat. Doa supaya dia sembuh cepat dan kita pun boleh mendoakan terus kepada dia mengikut kemampuan kita lah, insya-Allah. Wallahualam. Okey, kita pergi kepada hadis yang seterusnya. Hadis tadi tu hasan hadis yang baca 7 kali tu, as'alullahal azim rabbal arsyil azim. Sebab saya lupa yang kategori hadis yang sebelum ni tak ada masalah kan. Kalau dalam Bukhari dan Muslim tidak ada masalah lah. Cumanya hadis ini duduk dalam Abi Daud, At-Tirmidzi dan Tirmizi. Jadi dia perlu kepada klasifikasi hadis sama ada dibuat oleh Imam Tirmizi atau imam-imam lain yang meneliti hadis ini, sanad dan matannya. Jadi hadis yang kita baca yang kata 7 kali as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka ini, kategorinya adalah hasan. Kategorinya adalah hasan, dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, At-Tirmizi, Al-Hakim An-Saburi,
Ibn Hibban, Imam Ahmad pun letak juga. Jadi banyak banyak supporting narrations ataupun jalur periwayatan yang lain yang menyokong hadis ini sehingga dia terangkat naik kategori hasan. Tak mustahil kalau kategori hasan ini kadang-kadang dijumpai dhaif pada setengah tempat. Ini kaedah dia lah. Jadi bila kita kata hasan tu sebenarnya dia bukan orang kata apa, dia asalnya mungkin tak berapa kuat tetapi disebabkan banyak jalur periwayatan yang membawa hadis yang lebih kurang sama, jadi dia mendapat sokongan dan dia terangkat jadi hasan. Hasan pula macam saya kata, dia ada hasan li ghairi dengan hasan li zati. Nanti carilah ustaz-ustaz yang mana yang boleh ajar hadis, ajar sikit-sikit hadis. Kurang-kurangnya bila kita baca je hadis, kita senang nak faham. Okey. Okey, lepas tu kita teruskan lagi hadis yang seterusnya. Warawayna fi sunani Abi Daud an Abdullah bin Amr bin Al-As. Warawayna fi sunani Abi Daud an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza jaa ar-rajulu ya'udu maridan falyaqul Allahumma shfi 'abdaka yanka'u laka 'aduwa aw yamshi laka ila salatin lam yudha'ifu Abu Daud. Dan Imam Abu Daud tidak mendhaifkan hadis ini. Bila kata tidak mendhaifkan hadis ini, makna dia hadis ini kategorinya agak hampir, maksudnya sinar untuk mengatakan hadis itu sahih ataupun hasan itu luas, tinggilah sikit berbanding dengan Imam Abu Daud menceritakan sedikit, mengatakan hadis ini lemah dan sebagainya, ataupun ada sedikit kekurangan, ada isu dekat sanad dan sebagainya, maka possibility dia nak jadi dhaif itu agak tinggilah. Itu biasa bila kata Imam Abu Daud tidak mendhaifkan hadis ini. Okey. Dan kategorinya saya bagi tahu siap-siap sebelum saya lupa, kategorinya adalah hasan. Imam Abu Daud keluarkan dalam kitab Janaiz, Ibn Sunni dikeluarkan dalam kitab Amal Yaum wa Lailah, Ibn Hibban juga mengeluarkan dalam kitab dia Sahih Ibn Hibban, Hakim An-Naisaburi juga mengeluarkan dalam kitab Al-Mustadrak dengan sanad yang hasan seperti mana yang disebut oleh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Nataijul Afkar. Jadi kami meriwayatkan di dalam Sunan Abi Daud daripada Abdullah bin Amr bin Al-As, dia kata Nabi SAW bersabda, apabila datang seorang lelaki, maksudnya datang seseorang untuk menziarah orang sakit, bila seseorang tu datang untuk menziarah orang sakit, falyaqul, maka dia katakanlah, dia doalah. Doanya apa? Allahumma shfi 'abdaka yanka'u laka 'aduwa. Ya Allah, ya Tuhanku, sembuhkanlah hamba-Mu ini. Yanka'u laka 'aduwa. Semoga dia boleh berperang dan membunuh musuh-musuh Islam. Bagi pihak kamu, bukan bagi pihak kamu, maksudnya untuk kamu, untuk engkau ya Allah. Sembuhkanlah, ya Allah, ya Tuhanku, sembuhkanlah hamba-Mu ini sehingga dia boleh berjuang, berperang, berjihad kerana engkau ya Allah, membunuh musuh-musuh engkau ya Allah. Jadi kita, bila kita doa tu, kita tengok apa yang Nabi ajar. Au yamshi laka ila salah, ataupun dia boleh berjalan, bergerak demi engkau ya Allah untuk dia melakukan salat. Jadi ini doa yang Nabi ajar kepada para sahabat. Dia ajarkan kepada Abdullah bin Amr bin Al-As. Cumanya kita tengok dekat sini hadis ini lebih khusus. Kita tengok kat sini dia ada letak dua benda. Nabi letak dua benda. Yang pertama, bagi sembuh sehingga dia boleh pergi berperang. Okay. Yang kedua, bagi dia sembuh semoga dia boleh pergi solat. Boleh berjalan kaki pergi bersolat. Jadi yang pergi bersolat itu memang sesuai lah untuk kita. Tetapi yang kaulaka aduan, mengikut konteks berperang, melawan musuh, membunuh musuh dalam peperangan ini mungkin tak sesuai untuk kita. Tetapi kita tak kata hadis ini tidak sesuai, tetapi kita kena faham berperang, melawan musuh ini sekarang ni apa? Melawanlah segala benda yang ada dalam sosial media yang tak betul tu. Melawanlah segala musuh-musuh Islam yang sentiasa mendatangkan keraguan kepada orang Islam, mengutuk Islam dan sebagainya. Itu pun termasuk juga kalau kita kata dekat sini. Sebab kita sekarang tak ada dah nak pergi perang, naik kuda, pergi berperang dalam medan perang macam zaman Nabi. Tetapi hadis ini menunjukkan Nabi baca mengikut keadaan.
ketika itu. Dan doa ini masih lagi relevan sehingga sekarang. Masih lagi relevan sehingga sekarang. Tak payah ubah pun tak apa. Tak payah ubah pun tak apa. Tapi katakanlah orang tu kerjanya apa? Orang tu kerjanya apa? Orang tu kerjanya memang kerja buat dakwah semua. Kerja suka buat dakwah. Lepas kita baca doa ini, kita sebut kat dia, ya Allah, insya-Allah sembuh ni. Saya bukan menambah hadis, saya bagi tahu dah tadi. Kita baca dulu doa yang Nabi ajar. Allahumma shfi 'abdaka yanka'u laka aduwa aw yamshi laka ila salatin. Kita dah baca dah doa dekat dia, dan kalau kita boleh fahamkan dia apa yang kita baca, itu lebih bagus untuk dia faham apa yang kita baca untuk dia. Dan selepas itu boleh tak kita tengok mengikut kesesuaian. Bila kita tengok orang tu memang orang engineer, contoh orang yang buat kerja dakwah contohnya. Orang yang buat kerja dakwah tiba-tiba dia sakit. Lepas kita baca doa yang tadi ni, kita pergi sembang dengan dia, kata insya-Allah sembuh ni, lepas ni boleh buat kerja dakwah lagi. Lepas ni boleh pergi buat program lagi insya-Allah. Ramai orang tengah tunggu, kita bagi dia semangat. Kita bagi dekat dia motivasi bahawa ramai orang sedang memerlukan dia. Dia kena sembuh cepat, dia kena doa, dia kena kuat lagi doa untuk dia sembuh. InsyaAllah boleh pergi haji. Contohnya orang sakit nak pergi haji. Baru ni kawan terselioh kakinya dekat sebulan, terpaksa minta delay dan sebagainya. Kesian. Orang dah bersiap-siap nak pergi haji, barang semua dah okey, dah ready, tiba-tiba badan pula sakit. Okay? Tak ada masalah, kita doakan dia. Selepas kita doa dengan doa Nabi ni, okay? Kita pergi sembang dengan dia, cakap Melayu pun tak apa, insyaAllah. Awak pergi boleh buat haji, sihat dekat sana nanti insyaAllah. Berjalan elok-elok sebagainya, insyaAllah sempat sembuh. Itu maksud dia. Jadi isi kandungan hadis ini, Nabi nak sebut tentang, Nabi sebut doa itu, berdoa supaya orang ini akhirnya lepas habis daripada sembuh, dia boleh buat kebaikan-kebaikan dia yang dia boleh buat dan dia selalu buat dan dia akan buat. Jadi dia lebih semangat untuk berusaha berdoa kepada Allah Ta'ala supaya sembuh. Kadang-kadang orang yang sakit ni dia lupa apa yang dia dah plan. Contohnya kawan-kawan baik lah, kawan-kawan baik kita. Dalam jemaah kita kan, jemaah mungkin spark ke, apa ke kan, kita duduk dekat luar ke, masjid, surau, kita ada banyak perancangan ni. Tapi bila orang tu sakit, dia dah lupa dah perancangan dia. Tapi janganlah kita pergi sebut pula kat dia, kita ni sebenarnya lepas ni kita nak buat macam ni, kita nak buat macam ni, kita nak buat macam ni. Letihlah dia nak fikir pula. Adabnya kena ada, cumanya kita kena bagi tahu dia, kita ni masjid kita nak buat tu, insya-Allah kita awak sembuh, kita buat sama-sama. Macam tu. Jadi kesembuhan itu dikaitkan dengan perkara-perkara khair, perkara-perkara baik dalam diri dia, dalam konteks kita nak mengangkat dan berjuang dalam Islam. Berjuang di dalam Islam, insya-Allah. Jadi itu benda-benda yang bukan sekadar doa yang Nabi ajar, tetapi bagaimana adab dan sebagainya yang kita boleh sebut juga. Tetapi ingat sekali lagi, utamakan dulu, habiskan dulu apa yang Nabi ajarkan, lepas tu kita sembang benda yang boleh berdatangkan pada dia motivasi dan semangat. Engineer pun tak ada masalah, engineer dia buat bangunan, dia buat itu, buat ini, insya-Allah kita kata dia sembuh, insya-Allah. Bangunan tak siap lagi tu, ramai lagi umat Islam nak dapat manfaat daripada apa yang awak buat. Kita bagi benda-benda yang bagi dia semangat betul-betul. Kita jangan lemahkan semangat dia. Cuba bantu mana yang kita boleh bantulah. Lepas tu hadis ini sesuai untuk orang lelaki je? Tak, saya dah pernah bagi tahu dah sebelum ni, hadis-hadis yang kadang-kadang bila dia kata idza ja'a ar-rajulu, makna dia dekat situ bukan makna lelaki. Bukan makna lelaki sahaja, makna dia membawa kepada jika seseorang. Kalau tengok dalam terjemahan ini, dia kata apabila seseorang menziarahi orang sakit. Itu sebab kita kata kita belajar bahasa Arab, kadang-kadang siapa yang belajar bahasa Arab, kita tak boleh rasa kita boleh faham Al-Quran dan hadis terus. Sebab dia perlu kepada pemahaman kita mengikut apa yang diajarkan oleh para ulama' dan orang Arab bila memahami satu perkara. Kalau dalam setengah hadis, dia sebut contohnya al-mar'u ni seseorang. Dia tidak khusus kepada lelaki dan perempuan, tetapi kalau rajulu ini memang dari segi bahasa Arabnya khusus kepada lelaki. Tetapi dalam konteks hadis, dia meliputi semua orang. Dia meliputi semua orang. Dan kita pun boleh tengok juga secara biasanya orang yang keluar sana sini dengan bebas ni orang lelaki, tak perlu nak minta izin siapa-siapa.
Tapi kalau macam orang lelaki nak minta keluar rumah, kata saya keluar rumah ya. Lepas tu bini kata abang tak boleh. Dia lelaki dia pun duduk lah buat kopi bagi. Itu dah lain dah cerita dia. Jadi kalau suami nak keluar rumah tu mestinya bukan suami minta izin, tetapi dia bagi tahu. Dia bagi tahu abang nak keluar rumah ni. Jadi bini pun pasrah lah, pasrah. Tapi orang lelaki pun kena tengok juga, janganlah selalu sangat keluar kan. Mengopi sana mengopi sini, boleh berkawan dan sebagainya, tapi jangan terlalu kerap sehingga kita kata apa, kehidupan sebelum berkahwin dengan kehidupan selepas berkahwin dia beza sebenarnya. Jadi itulah banyak benda Nabi pun tolong apa-apa yang ada dekat rumah, tolong buat dan sebagainya. Sekadar kita mampu. Tapi ada juga orang lelaki memang nature kerja dia tambah-tambah businessman, kita kena faham lah, isteri kena faham lah. Itu alhamdulillah, cuba tengok isteri-isteri para tentera kan, yang kadang-kadang kena duduk jauh-jauh, ujian masing-masing Allah bagi, insya-Allah. Setiap benda yang kita sabar tu Allah bagi kita, insya-Allah balasan syurga. Maka kalau ikut kaedah, kembali kepada tadi, kalau ikut kaedah biasa kehidupan kita, orang lelaki yang banyak keluarnya. Orang lelaki yang banyak keluar dan orang perempuan nak keluar jarang, dia agak terpelihara daripada nak kena keluar-keluar, dan kalau dia nak keluar pun dia kena minta izin suami dia. Jadi itu mungkin sebab dia kenapa kita fahamkan keadaan itu begitu. Bukannya sebenarnya maknanya lelaki, semua orang. Siapa-siapa saja itulah yang Nabi ajarkan kepada kita. Siapa yang pergi melawat pesakit, tak kira lelaki dan perempuan, inilah bacaan antara bacaan yang kita boleh baca. Okey. Okey, kejap ada soalan ke ni? Betul. Banyakkan duduk dekat rumah. Tengok juga Puan Isum, dia tengok macam saya kata tadi lah, tengok juga kalau keperluannya untuk keluar-keluarlah. Isteri kena faham lah. Yang tidak bolehnya kadang-kadang pergi merokok, duduk kat kedai mamak lama-lama keluar. Dan dia macam ni, ada orang lelaki dia banyak keluar, tapi bila dia balik rumah, kehidupan dekat rumah tu kualiti. Faham tak? Dia balik rumah dia tolong itu, tolong ini, buang sampah contohnya, kemas rumah sikit-sikit kan, basuh pinggan contohnya, sidai kain, lipat kain kalau sempat, walaupun herot-herot, sengit-sengit isi lipat je lah. Kalau tak larat lipat, gantung, jadi tak adalah sepa sangat. Bantu apa yang patut. Jadi kewujudan dia dekat rumah walaupun sedikit masa dia ada. Tapi kalau balik rumah pun buka, ambil remote, tengok baring, ni meh ambil air sekejap, air pun nak suruh orang ambil. Yang tu jadi susah lah. Yang tu kadang-kadang jadi orang puan jadi mungkin jadi tak seronok tu, jadi gitulah mungkin wallahualam. Tapi kalau memang orang lelaki tu memang kerjanya banyak, kena ada appointment, kena gitu, pergi sini, kadang-kadang konteks orang bisnes kadang dengan isu klien dan sebagainya, maka itu wallahualam, saya tak nak masuk campur sangat, tetapi hakikatnya dan basicnya adalah kita kena uruskan betul-betul lah sekadar yang kita mampu, insya-Allah. Ada orang yang keluar lama, ada orang keluar banyak tapi balik rumah dia okey lah dia. Tapi kalau keluar lama lepas balik rumah pun tak ada apa-apa sumbangan, itu masalah. Tapi kalau orang lelaki duduk rumah je, baik dia jadi perempuan. Bukan maksudnya tak boleh. Boleh duduk rumah saja, tetapi kawan-kawan dekat luar kena tengok juga. Orang lelaki dia ada life dia. Orang lelaki dia ada life dia, surau, masjid, itu, ini dan sebagainya. Kadang-kadang dia kena ada kawan dia, itu sifat orang lelaki. Nabi pun musafir juga. Nabi musafir tak bawa pun bini dia. Ada masa musafir yang ada isterinya, ada. Tapi banyak musafir tak ada dengan isterinya, sebab orang lelaki ada kehidupan dia. Orang lelaki ada kehidupan dia, kadang-kadang nak masuk hutan, nak develop keupayaan diri dia kan. Sebab ada orang lelaki sekarang ni, minta maaf cakap, kadang nak pelekat api dalam hutan pun tak pandai. Macam mana nak ni? Itu bila gas tak ada dah tak tahu nak buat apa. Gas tak ada, ambil kayu dulu, masak depan rumah tu. Senang, tahu lelaki nak buat kerja apa. Takkan orang perempuan juga nak buat. Jadi orang lelaki ada kehidupan dia, orang perempuan ada kehidupan dia. Orang perempuan kalau nak keluar-keluar, nak jumpa dengan kawan-kawan, minta izin elok-elok, jaga diri, pergi dekat tempat yang bukan saya suruh, tapi keadaan zaman sekarang ini kadang-kadang orang perempuan pun ada nak jumpa kawan dia juga. Kalau macam saya, okey nak jumpa kawan, suruh kawan mari rumah. Duduklah dekat rumah tu. Kalau nak keluar, saya kena tahu dekat mana dia pergi. Kadang-kadang saya hantar, lagi saya ambil. Maksudnya kita tengok, kita cuba kawal apa yang kita boleh kawal lah. Sebab kalau tidak nanti mungkinlah kita ada isu, ada konflik lah. Kita tak boleh nak rigid ataupun kita tak boleh nak jumut sangat benda-benda ni semua, selagi mana syariat itu dijaga, fitnah itu dapat dielakkan, insya-Allah. Semoga semuanya ada orang kata
semoga semuanya terkawal insya-Allah. Semoga kita jadi isteri, bukan kita jadi isteri, maksudnya saya jadi suami yang baik, yang jemaah-jemaah jadi isteri yang baik. Itu je lah. Semoga kehidupan kita tu baik-baik insya-Allah. Semoga Allah bagi rahmat dan keberkatan dalam kehidupan kita insya-Allah. Okey, saya baca satu lagi hadis insya-Allah. Lepas tu kita boleh stop sebab ada saya ada kerja juga hari ni insya-Allah. Okey. Okey. Lepas tu hadis ni. Warawaina fi kitab Tirmidzi. Kami meriwayatkan dalam kitab Tirmidzi an Ali radhiyallahu anhu qal kuntu syakiyan famarra bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana aqul Allahumma in kana ajali qad hadara fa'arihni wa in kana mutaakhiran farfa'ni wa in kana bala'an fasabbirni. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa qulta فأعاد عليه ما قاله فضربه برجله وقال اللهم عافيه الله أو اشفه شك شعبة قال فما اشتكيت وجعي بعد قال الترمذي حديث حسن صحيح. Kami meriwayatkan, saya nak kena baca sikit. Kami meriwayatkan di dalam kitab Tirmidzi daripada Ali bin Abi Talib, dia kata aku sakit ketika itu. Aku sakit. Dia kata, kuntu syakian. Syakian ni sakit. Kalau ikut perkataan asalnya, dia kata macam mengadu sakit lah. Sakit. Famarra bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu dan datang. Rasulullah itu kata tengok Rasulullah. Lalu datang. Jadi kehidupan Rasul, itu kita tengok bagaimana dia dengan para sahabat. Tak ada pun dia bawa bini dia. Tapi itulah kehidupan para pemimpin. Dalam masyarakat, dalam kehidupan, dalam negara, banyak kerja-kerja orang lelaki dekat luar tu. Pastikan kalau lelaki keluar, ada kerja-kerja yang bermanfaat. Ada kerja-kerja dakwah yang dibuat walaupun sikit. Ada kerja-kerja dakwah yang dibuat walaupun sikit. Jadi, lalu dia kata, dan Rasulullah SAW melintas di hadapanku. Ini famarrabi, ini sebenarnya tidaklah sampai tidak semestinya melintas di hadapan. Kalau lalu kat tepi pun famarrabi juga. Lalu kat tepi ke kat belakang ke, lalu dekat datang ke rumah, makna dia famarrabi juga datang. Lalu. Tapi kalau kata melintas di hadapanku dan aku sedang berdoa, maksudnya wallahu alam terjemahan ini, sebab kalau tengok teks bahasa Arab ni famarrabi ni maksudnya lalu dekat aku, maksudnya mungkinlah lalu di hadapan ke, tapi kalau lalu di belakang pun mungkin yang janji lalu. Maksudnya beradalah Nabi dalam perjalanan nak pergi ke mana-mana mungkin, ataupun Nabi sengaja datang dekat dia ke dari arah mana pun, tetapi Nabi datang dan Nabi dengar. Konteks dia macam tu lah lebih kurang. Konteksnya macam tu lebih kurang. Kalau nak kekal dengan di hadapanku ni pun tidak ada masalah juga. Tidak ada masalah juga. Tapi janganlah pula orang kata apa, oh Nabi lalu kat depan, tak lalu kat belakang, tak lalu kat tepi. Macam mana rumah Nabi macam mana rumah Ali bin Abi Talib Dan kita kena tahu juga Ali bin Abi Talib ni dekat rapat dengan Nabi. Rapat dengan Nabi kan, menantu Nabi kan, dan dia pun bela Ali dari kecil lagi kan. Jadi kita tengok konteks itu bagaimana keadaan itu berlaku. Jadi dan pada ketika itu Ali tengah duk sebut ni, Ali tengah duk mengadu kepada Allah SWT. Ya Allah, ya Tuhanku, Allahumma in kana ajali qad hadar fa arihni. Ya Allah, ya Tuhanku, apabila ajalku. Sebenarnya kalau ikut terjemahan, dia bukan nak kata apabila ajalku. Dia maksudnya kalaulah ajalku telah datang. Kalaulah ajalku telah datang. Cuba faham ayat. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, ya Tuhanku, apabila ajalku telah tiba. Dia nampak macam kita kata ajal tu nak jauh lagi, tapi kalau dia datang. Tapi ayat kat sini nak menunjukkan bahawa Ali duk sakit dan dia duk rasa mungkin masa tu ajal dia dah sampai. Inkana, kalaulah. Tu yang saya duk baca, saya punya terjemahan, Wallahualam, kalau ikut inkana, ya Allah, ya Tuhanku, kalaulah ajalku telah datang, telah tiba sekarang, maka senangkanlah aku. Senangkanlah aku ni maksudnya ringankanlah aku. Bagilah aku rehat
bagilah aku rehat. Maksudnya kalau mati pun mati dalam keadaan rehat. Maksudnya mudahkan urusan aku. Maksudnya mudahkan urusan perginya nyawa aku. Macam itulah lebih kurang. Mungkin Ali masa tu dia rasa macam dia dah hampir nak mati lah. Macam tu lebih kurang. Wa in kana mutaakhiran farfa'ni, kalaulah belum datang lagi. Kalaulah belum datang lagi, maka angkatkanlah penyakit ini. Kalau belum datang lagi, angkatkanlah penyakit ini. Kalau belum datang lagi, angkatkanlah penyakit ini, hilangkanlah penyakit ini. Okey. Lepas tu wa in kana bala'an, dan kalaulah ianya merupakan bala, fasabbirni. Kalaulah ianya adalah bala dan ujian, maka jadikanlah aku bersabar menghadapinya. Lepas tu Nabi dengar. Nabi kata faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata kaifa qulta? Macam mana awak cakap? Macam mana awak doa tadi? Macam mana awak merayu tadi? Fa'ada alaihi maqala, dan Ali pun ulanglah balik macam mana dia sebut tadi dekat Nabi. Fadarabahu birijlihi. Maksudnya dia macam, dia bukan sepak sebenarnya. Kalau ikut kasi dia sepak ke? Kalau ikut tu macam dia sepak lah. Aku pun ulangi apa yang aku ucapkan tadi. Baginda menghentakkan kakinya dan berdoa. Fadaraba. Dekat sini dia kata fadarabahu birijlihi. Dekat sini dia kata baginda menghentakkan kakinya dan berdoa. Kalau dekat sini fadarabahu birijlihi ni maksudnya kalau ikut dia macam apa? Macam pukul, macam tendang, tapi dia bukan makna tendang yang kita kata tendang. Saya cakap kadang-kadang orang lelaki ni, dia dengan orang lelaki dia macam sentuh, goyang sikit ataupun randahkan sikit dia punya kaki dengan orang lain, itu menampakkan kelelakian. Macam dia kata dia tak setuju kan, dia macam bukan sepak, macam dia ada orang sepak macam memang nak marah sungguh-sungguh, kurang ajar keadaan dia. Tapi ada orang macam kuis ke, macam sentuh sikit dengan kaki, macam itulah. Ataupun kalau kita nak kata dia sepak sikit pun, Nabi sepak sikit pun, tengok nak Ali ni siapa? Ali ni kecil lagi. Orang tua-tua kan, Nabi dah tua kan, Ali kecil lagi, Ali muda lagi. Dan Ali pun dia pernah, macam kita kata, dia pernah jaga Ali dari kecil. Bukan nak kata Nabi ini tidak beradab, tetapi saya menggambarkan kita kena faham bahawa orang lelaki dengan orang lelaki lain cara dia. Nabi buat tu. Jadi dalam ni tidaklah dalam ni tidak ada arahan apa-apa. Dengar sini elok. Maksudnya para jemaah kena faham betul-betul. Dalam hadis ini dia tidak ada arahan supaya kita tendang orang, tak. Dia hanya menceritakan bagaimana Nabi berinteraksi dan bila Nabi dengar apa yang Ali sebut tu. Itu interaksi Nabi dan reaksi Nabi kepada apa yang Ali sebut. Dan kita tahu Ali siapa dan Nabi siapa dan bagaimana mereka. Dan kedua-duanya adalah lelaki. Kejantanan itu tergambar juga pada cara orang lelaki bergurau dan menegur dengan cara yang agak keras sikit. Macam tu. Jadi Nabi macam, bila dalam terjemahan ni mungkin dia kata menghentakkan, wallahu alam, kalau nak guna pun wallahu alam lah. Tapi kalau tengok sini fadarabahu, dia kata dia memukulnya. Nabi memukulnya. Nya tu siapa? Nya tu Ali lah. Dengan apa? Dengan rijlihi, dengan kakinya. Ataupun kita kata memukul, maksudnya Nabi kalau tengok sini fadarabahu birijlihi. Kalau nak kata dia dalam bahasa Arab, wallahu alam, kalau saya silap mungkin lepas ni ada orang boleh tegur saya lah kalau saya silap. Contohnya kalau dalam kaedah ba ni dia ada ba ni dengan, ada kaedah ba ni dia dipanggil litab'id. Litab'id ni maksudnya mengatakan bahawa dia pukul, tapi pukul sebahagian daripada kaki dia. Pukul dekat kaki. Bukan pukul dengan kaki Nabi sepak tak, tapi Nabi mungkin sentuh dekat kaki Ali. Maksudnya macam senggolkan ke apa ke gitulah, lebih kurang macam itulah. Kita kena faham bahawa Nabi ni terlalu beradab. Nabi ni memang terlalu beradab. Jadi kalau kita kata dia tendang, ada gambaran dia tendang macam orang tendang marah dan
kurang ajar dan tidak beradab dan menghina orang, itu jauh sekali daripada sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang tu yang kita sama-sama kena faham bila kita baca hadis. Jadi Nabi macam tak setuju dengan bagaimana Ali macam mengadu tu. Nampak macam putus asa. Nampak macam putus asa sikit kan. Jadi Nabi ni nakkan Ali ni sembuh, nakkan Ali ni sembuh. Kita pun bila kita berdoa kita nak kita sembuh. Jadi jangan ada rasa macam lemah semangat dan sebagainya. Tak. Ajal kita tak pernah tahu. Aku nak sembuh. Yang penting aku nak sembuh. Ada banyak lagi amalan aku nak buat, aku nak sembuh. Jadi itu yang Nabi nak mungkin, Allahu alam. Tapi inilah keadaan dia lebih kurang. Nabi kata apa? Wa qala Allahumma afihi. Nabi kata, ya Allah ya Tuhanku, sembuhkan dia. Baikkan dia. Ataupun isfihi. Dia ada dua riwayat ni. Syu'bah yang meriwayatkan hadis ini dia agak keliru kat sini. Sama ada perkataan itu adalah Nabi kata Allahumma afihi ataupun Allahumma shfihi. Tapi tak apa, kedua-duanya tidak membawa makna yang berbeza dan mengubah makna hadis dan konteks hadis. Okey. Lepas tu Ali kata apa? Famastakaitu waj'i ba'd. Aku tak pernah mengadu macam tu lah lebih kurang. Aku tak pernah, aku memulai semenjak itu aku tidak pernah berasa sakit lagi. Famastakaitu. Maksudnya Ali lepas tu tak pernah rasa sakit. Famastakaitu waj'i. Dia tak pernah mengadu dah ataupun dia tak pernah rasa sakit dah selepas itu. Maksudnya dengan keberkatan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Tirmizi kata hadis ini hadis hasanun sahih, maka kita boleh gunakan hadis ini menjadikan ianya amalan, jadikan ia hujah untuk kita terus berdakwah. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'ilil muslimin wal muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya bila nampak file ini dah keluar tu saya macam okey cepat-cepat nak kena tutup kan. Ada soalan ke yang ni? Kalau tak perlu saya tak reply mohon maaf. Okay, dah tak ada. Saya rasa tak ada apa yang ni kan. Ada yang nak tanya ke? Soalan kalau boleh dibuka soalan, kalau lah sebab saya pun ada kerja cepat nak. Jika ada soalan boleh bukakan soalan sementara Ustaz buka soalan ni, silakan. Ustaz. Dia nak bertanya. Ustaz. Ya. Okey. Ya, silakan. Ustaz, kawan saya, dia WhatsApp cerita pasal suami dia kena sihir dan dia cerita setiap hari lah lebih kurang secara detailnya apa yang berlaku. Kita sebagai kawan dia, apa respon yang terbaik itu Ustaz? Macam tadilah. Lebih kurang macam tadilah, kita kena, pertamanya kita kena banyak sabar lah sebab orang sakit. Orang yang berhadapan dengan orang sakit, kita kena banyak sabar yang pertama. Yang keduanya kita kena doa lah macam tadi tu. Kita kena doakan dia, mana yang kita mampu, semampu yang kita boleh buat. Lepas tu kita kena ajarkan dia supaya dia berdoa. Kadang-kadang orang bercerita ni sebab apa? Kadang-kadang dia tak tahu nak buat apa. Bila dia tak tahu nak buat apa, dia akan cari orang nak cerita. Itu mungkin saya tak kata dia macam tu, tapi mungkin macam tu. Sebab itu kita kena ajarkan juga dia apa yang dia kena buat. Ajarkan kepada dia apa yang dia kena buat supaya dia ada kerja nak buat. Tapi kalau dia tak tahu apa nak buat tu kadang-kadang dia mesej kita selalu sangat-sangat. Tapi kalau lepas tu pun dia mesej kita selalu juga, itu rezeki puan lah. Moga Allah bagi kita kuat untuk terus melayan dan kita teruslah doa-doa. Kalau kita doa hari ni panjang, esok pendek, lepas ni panjang pula macam itulah. Doa banyak kan, insyaAllah kita baca lebih daripada 10 doa itu kita daripada bab-bab yang sebelum ni juga boleh dibaca untuk orang sakit, orang yang dapat musibah dan sebagainya. Harap-harap semua dapat kefahaman. Moga Allah bagi kita kefahaman lagi supaya kita dapat keberkatan daripada Allah SWT insya-Allah. Okey, jazakallah khairan pada Ustaz. Terima kasih Ustaz Muhammad Azhar atas kesediaan berkongsi ilmu yang mengenai doa untuk orang sakit itu tadi, dan semoga diberikan kefahaman melalui berkongsi ilmu ini, dan terima kasih kepada penaja juga kepada jemaah sekalian sudi memberi semangat untuk semoga Allah kurniakan keberkatan rezeki dan umur kepada semua yang membantu dan menyumbang bagi kesinambungan majlis ilmu Kelab Sahabat Pencinta Al-Quran ini. Dan kiranya setakat itu saja Ustaz kita tangguhkan dulu majlis ilmu ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ainun. Sama. Selamat Sama-sama. Raya. Waalaikumsalam, selamat Hari Raya semua. Jumpa lagi insyaAllah. Sama. Selamat Hari Raya, jumpa lagi hari Isnin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.